Okay, last one. Video terakhir untuk contoh penyelesaian masalah untuk persamaan linear serentak. Okay. Okay, so ini melibatkan harga barang. Harga barang. Okay. Harga 4 batang pensel dan 6 batang pembaris ialah RM12, manakala harga 2 batang pensel dan sebatang pembaris ialah RM4. Cari harga sebatang pensel dan harga sebatang pembaris. Okey, so ada dua ayat di sini yang kita boleh gunakan untuk dapatkan persamaan kita. Okey, so kita tahu ada pensel dan pembaris. Okey. So apa yang kita tak tahu? Apa yang kita nak cari? Kita nak cari harga. Jadi harga itulah kita punya nilai yang tak tahu, iaitu pemboleh ubahnya, hurufnya. Okay. So kalau kita ambil harga pensel sebagai X, harga pembaris sebatang harga 1. X ni kan 1X, Y ni 1Y kan. So harga sebatang pembaris kita wakilkan dengan huruf Y. Okey. So now kita boleh ambil ayat yang pertama. Kita akan dapat persamaan yang pertama, iaitu kenapa tak boleh? Sekejap. Alright. So daripada ayat pertama dia kata harga 4 batang pensel dan 6 batang pensel ialah RM12. Maksudnya jumlah hargalah. Okey, so kalau ada 4 batang pensel, kita kena darablah dengan harga 1 batang pensel berapa. So kita dapatlah harga untuk 4 batang pensel. Kita tambahkan dengan harga 6 batang pensel, iaitu 6. Kita kena darabkan dengan harga sebatang pensel, iaitu Y. So sama dengan RM12. Okey. So ini kena faham. Macam kalau kita beli katalah beli kuih kan. Okey, kalau kita ada kari puff dengan donat. Cikgu bagi contoh donat. Okey, so katalah harga kari puff ni 1 biji 50 sen. Sifar kenapa cikgu buat tanda dolar ni? RM. Okey. RM 50 sen. Okey, so katalah donat ni harga sebiji RM30 sen. Okey, so kalau cikgu nak beli 8 biji kari puff dan juga 10 biji donat, so berapa ringgit semua cikgu kena bayar jumlah harga dia. So kita kenalah ambil 8 biji kari puff yang kita ambil, kita kena darab dengan harga sebiji iaitu 50 sen, betul? Okey, so kita tambah dengan 10 biji donat, darabkan dengan harga sebiji 30 sen. So ini kita akan dapatlah jumlah harganya. Okey. Okey, so kalau macam ni 8 darab 5 RM4 tambah dengan RM3 kan. So ini kita dapat RM4 tambah dengan RM3. So dapat RM7. Okey. So apa yang cikgu nak kamu perhatikan adalah di sini. Di sini ni. Untuk 8 biji kari puff, kita kena darablah dengan harga sebiji. Baru dapat harga untuk 8 biji. Harga untuk 8 biji kari puff. Okey, so untuk 10 biji donat, kita kena darab dengan harga sebiji. Ni harga untuk 10 biji donat. Okey, so sama saja ni kari puff. Okey. So sama saja di sini, 4 darab X ni adalah apa? Harga bagi 4 pensel. Okey. 4 pensel. Kalau X sahaja ni harga sebatang pensel. Harga sebatang pensel ialah X. Okey, Y ni harga sebatang pembaris. Okey. So kalau 6 darab Y, ini adalah harga bagi 6 pembaris. Okey. Okey. So ini dua-dua sekali jumlahnya. Jumlah dia berapa? Ni jumlah harga. Okey. Alright. Jumlah harga. Okey.
So daripada sini kita permudahkanlah. Maksudnya 4 darab X dapat 4X tambah dengan 6 darab Y dapat 6Y sama dengan 12. So ini persamaan pertama. Okey, so kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua dia kata apa? Harga 2 batang pensel dan sebatang pembaris ialah RM4. Okey, so 2 batang pensel 2 darab X. Okey. Dengan sebatang pembaris. Okey, so satu batang pembaris darab Y. Ini sama dengan RM4. Okey, RM4. So dekat sini kita akan dapat 2X tambah Y sama dengan 4. So ini persamaan yang kedua. Okey. So kita nak cari X dengan Y. Itu yang soalan ni minta. Apakah harga sebatang pensel iaitu X. Apakah harga sebatang pembaris iaitu Y. So kita gunakanlah salah satu kaedah yang kita dah belajar. Penghapusan atau penggantian. Okay, so it's up to you. Nak guna cara yang mana? Okay, so kalau cikgu rasa cikgu guna cara penggantian lah. Penggantian Okay, so ingat semula kalau penggantian cikgu nak tukarkan dalam bentuk satu pun boleh ubah dekat sebelah kiri, katalah X di sebelah kiri, so yang lain semua di sebelah kanan. Kalau cikgu nak pilih Y di sebelah kiri, yang lain semua di sebelah kanan. Okay, Y tak ada, kalau yang pertama ni, X sahaja di sebelah kiri, di kanan tak ada X tiada X, tak ada sebutan X langsung di sebelah kanan. So kalau kamu nak pilih Y di sebelah kiri, tiada sebutan Y di sebelah kanan, okay? So kena dapatkan Y satu saja. Satu Y dekat sebelah kiri atau satu Y di sebelah kiri. Satu X di sebelah kiri. Okay, so kalau macam ni cikgu nak daripada cikgu nak ambil persamaan kedua. Daripada persamaan 2, okey, so cikgu nak tukar Y sebagai perkara dia. Bila kita jadikan Y ni kat depan seorang ni namanya perkara sebenarnya. Okey, dia punya perkara. Macam dia subjek lah. Dia subjek. Okey, so Y sama dengan 4 tolak 2X. Okey, ni daripada persamaan 2 ni. 2X ni bawa pergi kanan jadi tolak kan. Okey, so ini adalah persamaan 3. So this is the third equation. Okay. Alright. So sekarang buat apa? So kita gantikan. Okay. So now gantikan 3 ke dalam 1. Okay, tak boleh ganti 2 sebab kita dapat persamaan 3 daripada persamaan 2. So kita gantikan persamaan 3 dalam persamaan 1. So kita akan dapat apa? Okey, cikgu salin dulu. 4X, okey, tambah 6, okey, darab dengan Y kita adalah ini kan? Ini adalah Y kita sekarang. Y ini adalah 4 tolak 2X. So 4 tolak 2X dalam kurungan. Okey, itu adalah Y sama, 4X tambah 6 darab Y, okey, sama dengan 12. Okey, alright, so cikgu sambung di sini. Okey, so kita akan dapat 4X tambah, ingat kalau untuk pendaraban yang ada sebutan dalam ungkapan, okey, ungkapan dengan satu sebutan ni, 6 ni kena darab 4, 6 ni kena darab dengan negatif 2X. Okey, so kita akan dapat 6 darab 4 tolak dengan, okey, tanda tolak ni cikgu letak terus di hadapan, tolak dengan 6 darab 2X. Okey, tolak dengan 6 darab 2X, okey. 2X ni kan ada negatif ni, 2X ni tapi cikgu dah letak di depan ni, okey, di depan ni tanda negatif ni. Sama dengan 12. Okey, so 4X tambah 24, 6 darab 4, 24, tolak 6 darab 2, 12X sama dengan 12. Okey,
So 4x dengan negatif 12x dapat negatif 8x sama dengan 12 tolak 24. Okey. Positif 24 ni bawa pergi kanan jadi negatif. Alright, so dapat apa ni? Negatif 8. Okey, negatif 8x sama dengan 12 tolak negatif 24, negatif 12. Betul ke? Okay, so X sama dengan negatif 12 per negatif 8 iaitu ni kalau bagi 4 ni dapat 3 per 2. Okay, bahagi 4 kan. So negatif dengan negatif dapat positif. So 3 per 2. Okay. Okay, ni kita biarkan dulu. Cikgu biarkan dulu dalam bentuk pecahan ni. It's okay. Alright, sebab cikgu tak nak ada perpuluhan dulu. Kita tak nak deal with perpuluhan dulu for now. Okay. Alright, so sekarang kita tengok. Bila dah dapat nilai X sama dengan 3 per 2. So kita kena buat apa? Okay. Dapat nilai X. So kita nak cari Y. Kan? Itu tujuan kita. So gantikan pula. Gantikan. Oops. Okay. So, gantikan X sama dengan 3 per 2 dalam persamaan yang mana kita nak pilih. Kita ada dua persamaan, satu ataupun dua. So kita gantikan dalam dua lah. Dalam dua. Okay. So persamaan kedua ialah 2X tambah Y sama dengan 4. Okay. So 2 darab dengan 3 per 2. Okay, X kita dalam bentuk pecahan tambah dengan Y sama dengan 4. Okay, ingat ini nilai X-nya. Okay, ni X ni 3 per 2 kan. So ini X ni 3 per 2, gantikan kat situ. Okay, so macam mana ni? Nak buat apa? Potonglah apa yang boleh potong. 2 kat atas, 1, 2 kat bawah, 1. So 3 tambah Y. 3 tambah Y sama dengan 4. Okay, so Y sama dengan 4 tolak 3. Y sama dengan 1. Okay, so Y sama dengan 1. Alright. So, apa maksud dia? Tengok balik. X dengan Y ni apa sebenarnya? Kita dah assign dah. X ialah apa? Harga. Harga sebatang pensel. Y ialah harga sebatang pembaris. So, kita kenalah tulis dalam unit yang betul. Okey, so kalau harga maksud dia apa? Maksudnya, sekejap cikgu fikir nak pakai warna apa ni? Warna biru ni lah. Okey, so 3 per 2 ni kalau kita bahagi, kita akan dapat 1.5, betul? 3 per 2 ni. So kalau harga, kita tulislah RM RM1.50 lah harga untuk sebatang pensel. Okey, so untuk Y ni pula, okey, RM ni sama dengan RM1. Untuk harga sebatang pembaris. Itu jawapan kita. Alright. Okay, boleh ya? Okay, next one. Last one. Okay. So ini pun melibatkan harga juga. Melibatkan harga. Okay, so kita tengok. Contoh terakhir untuk penyelesaian masalah ni. Okay. 3 buah lampu dan 4 buah kipas. Harga bagi 3 buah lampu dan 4 buah kipas ialah RM 190. Okey. Itu maklumat pertama. Untuk persamaan yang pertama, itu maklumatnya. Diberi bahawa harga sebuah lampu ialah RM5 lebih mahal daripada harga sebuah kipas. Ini maklumat yang kita boleh guna untuk dapatkan persamaan kedua. Okey. So dia kata hitung jumlah harga bagi 4 buah lampu dan 3 buah kipas. Okey. So sekarang apa yang kita tak tahu? Kita nak tahu dulu harga untuk satu. Okey. Untuk harga untuk satu buah lampu. Okey. Harga untuk satu lampu. Kita wakilkan dengan huruf X. Y ni harga untuk satu kipas. Okey, so kita tengok daripada ayat pertama apa yang kita dapat bina. Persamaan yang kita boleh hasilkan ialah apa? Harga 3 buah lampu. So kalau ada 3 buah lampu darab dengan harga satu lampu ialah X. Jadi 3 darab X tambahkan dengan
harga 4 buah kipas. 4 buah kipas darab dengan harga 1 buah kipas sama dengan RM190. Okey, so ini cikgu harap faham macam cikgu dah bagi contoh sebelum ni, yang soalan sebelum ni tadi. Okey, so kita memudahkan 3X tambah 4Y sama dengan 190. Ini persamaan kita yang pertama. Okey, so kita tengok yang kedua macam mana pula. Okey, yang kedua kita tengok ayat dia kata harga sebuah lampu ialah RM5 lebih mahal daripada harga sebuah kipas. Okey, so dia kata harga lampu kita apa? Huruf apa? Huruf X. Harga sebuah lampu ialah RM5. Okey, so RM5 lebih mahal maksudnya RM5 tambah dengan harga sebuah kipas iaitu Y. Senang kan? So kita dah dapat persamaan kita yang kedua. Okey. So ini lagi satu. Kita dah nampak dah nak guna cara apa. Kita nak selesaikan X dan Y, betul? Kita nak cari harga satu lampu dan harga satu kipas. So kita nak kena selesaikan cari nilai X dan Y. So kita guna kaedah penggantian. Okey, penggantian. Okey, so gantikan terus. Ni kita tak perlu tukar-tukar pun bentuk dia. Bentuk dia dah memang cantik macam ni. Okey, bentuknya sudah dalam bentuk X sama dengan sebutan yang lain dekat sebelah kanan tu. Okey. So ini dah boleh terus gantikan. Gantikan 2 dalam 1. Okey. So yang pertama tadi kita ada 3X tambah persamaan pertama 4Y sama dengan 190. Okey, so 3 darab dengan, okey, ni kena masukkan di sini 5 tambah Y, ini nilai X-nya. Okey, so ini adalah X-nya sekarang. X adalah 5 tambah Y. Okey, mana cikgu pakai warna apa tadi? Warna biru warna hitam. Okey, tambah dengan 4Y sama dengan 190. Okey, so 3 kena darab dengan 5, 3 kena darab dengan Y. So kita dapat apa? 3 darab 5, 15. 15 Tambah dengan 3 darab Y dapat 3Y. Okey, ini cikgu buat terus Kita tak tunjuk satu-satu. So harap dah faham 3 darab 5, 15 tambahkan dengan 3 kena darab Y dapat 3Y tambah 4Y sama dengan 190. Okey. So sambung di sini. Okey. So 15 tambah dengan 7Y sama dengan 190. So 7Y sama dengan 190 tolak 15. Berapa ni? 7Y sama dengan 175. Okey, 175. Y sama dengan, okey, bahagi 175 bahagi 7. Okey, dapat tak? Berapa? 175 bahagi dengan 7. 25. So, Y sama dengan 25. Alright, sudah dapat Y tu. Okey, dah dapat Y, kita kena cari X. Okey, so now kita gantikan Y sama dengan 25 dalam 2 lah. Sebab kita nak cari X kan. So X ni dah dalam bentuk X sama dengan apa? So senang 5 tambah Y. So X sama dengan 5 tambah 25. Okey. Ni 25 ni. 25 ni Y-nya. So kat sini. So X sama dengan 30. X sama dengan 30. Okey, so apa? X dengan Y ni apa? X dengan Y ni harga lampu dengan kipas kan? Okey, so RM lah sebenarnya. Ni RM 30, harga lampu, harga kipas ialah RM 25. Okey, tapi soalannya kena habiskan baca. Ingat, bukan itu saja. Soalan dia minta apa? Soalan ni mahukan kita cari harga 4 buah lampu dan 3 buah kipas. Okey, so kita kira sajalah. Okey, so
So jumlah harga untuk 4 lampu untuk 4 lampu dan 3 kipas sama dengan RM lampu apa? X kan? So dia nak 4 lampu 30 darab dengan 4 tambah dengan RM 25 darab dengan 3. Okay, so RM 120 tambah dengan RM 75. Okay. Jadi berapa? Sama dengan RM 195. Okay, boleh? Okay, senang saja. Itu saja jawapan dia. Itu saja jawapan dia. Tapi panjang juga nak dapat tu kan. Okay. Baiklah. Okay, so cikgu harap boleh faham cikgu dah bagi 6 contoh penyelesaian masalah untuk soalan persamaan linear serentak. Okay, so jangan lupa ulang kaji dan buat homework yang cikgu dah bagi tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.